Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita teruskan fizik tingkatan 5 KSSM dengan bab 1 daya dan gerakan 2 dan subtopik 1.3 keseimbangan daya. Okey, apakah dia keseimbangan daya sebenarnya? Iaitu kita mulakan dengan perkataan daya dan keyword dia adalah seimbang. Bermaksud daya-daya itu dalam keadaan yang seimbang. Apakah ataupun bagaimanakah situasi yang kita boleh sebut sebagai keseimbangan daya? Ini adalah apabila daya-daya yang bertindak ke atas suatu objek itu akan menghasilkan daya paduan iaitu sifar. Okey, sebagai contoh, mari kita lihat dua situasi ini. Ada dua ekor harimau. Seekor sedang duduk berehat dalam keadaan yang pegun, sementara seekor lagi sedang berlari dengan halaju yang seragam. Jadi di keyword dia adalah pegun dan halaju seragam. Okey, untuk yang pegun dahulu kita dapat lihat di sini ada dua daya yang bertindak ke atas objek iaitu harimau ini. Yang kita kenali sebagai R iaitu tindak balas nombor, kita ulang kaji balik, dan juga satu lagi ke arah bawah iaitu W, berat. Okey, jadi dalam keadaan konsep keseimbangan daya ini yang mana semua daya yang bertindak ke atas objek tersebut atau haiwan tersebut akan menghasilkan daya paduan sifar. Jadi ini bermaksud R ini apabila kita tambahkan dengan W, okay, so kita akan dapat kedua-duanya adalah sifar. Ini ialah daya paduan sifar. Okay, sama juga pada situasi harimau yang sedang berlari dengan halaju yang seragam. Okay, jadi ada dua daya yang bertindak ke atasnya, iaitu yang pertama ialah daya kehadapan iaitu kita gunakan T, daya tujah ke depan. Okey, satu lagi adalah di sini iaitu kita kenali sebagai F, R iaitu daya geseran. Dalam keadaan situasi halaju seragam, maka T ini apabila kita tambahkan iaitu untuk mendapatkan daya paduan, okey, kita tambahkan dengan daya geseran, jadi kita akan dapat sifar. Sebagai contoh, okey, katakanlah berat bagi harimau ini ialah 500 Newton, maka R dia juga adalah dalam keadaan 500 Newton. Jadi kita boleh lihat di sini okey, 500 Newton ini kita tambahkan dengan berat iaitu pada arah yang berbeza, jadi negatif 500 Newton sama dengan sifar. Okey, sama juga dengan keadaan situasi halaju seragam. Jika harimau ini bergerak ke hadapan dengan 100 Newton dan daya geseran antara kaki dan juga rumput adalah 100 Newton, maka di sini kita dapat lihat 100 Newton ke hadapan, kita tambahkan dengan daya geseran yang berbeza arah. So, ada tanda negatif di sini, jadi kita akan dapat sifar. Jadi, dalam keadaan dua situasi ini sama ada pegun dan ataupun sedang bergerak dengan halaju seragam, maka daya paduan adalah sifar. Dan inilah yang kita kenali sebagai keseimbangan daya. Okey, baik. Jika tadi kita dah dapat lihat keseimbangan daya jika ada dua daya bertindak ke atas satu objek. Jadi sekarang bagaimana pula jika keseimbangan daya ini melibatkan tiga daya terhadap satu objek. Okey, sebagai contoh yang kita boleh lihat daripada gambar rajah ini sebuah kotak ini kayu diikat pada satu tali yang mana juga diikat dengan dua tali yang lain. Jadi ada tiga daya yang bertindak ke atas kotak ini sebenarnya. Okey, mari kita lihat sama-sama. Okey, bagi tali yang pertama, iaitu kita tengok kat sini ialah 4N. Okey, jadi 4N ni cikgu jadikan dia sebagai T1, tegangan tali yang pertama, iaitu sebanyak 4 Newton. Sementara yang kedua adalah
tali yang panjang ini iaitu T2 dan anak panahnya ke atas ya, kerana ditarik, dipegang oleh daya di atas ini. Sama juga dengan T1 tadi, daya dipegang oleh di sini, okey, iaitu sebanyak 5 Newton. Manakala lagi satu daya adalah ke bawah, iaitu weight, berat bagi kotak ini, iaitu kita tak tahu berapa yang kita nak cari. Okey, macam mana kita nak cari bagi sebuah kotak yang pegun yang dalam keseimbangan daya yang melibatkan 3 daya. Okey, kaedah yang kita akan guna ialah kaedah kita kenali sebagai segi 3 daya. Jadi hari ini kita nak belajar bagaimana kita nak membina segitiga ini. Okey, jadi mari kita lihat yang pertama sekali ialah melibatkan T1. Okey, T1 ini kalau kita ungkaikan adalah garisan yang seperti ini sahaja, mendatar. Sementara bagi garisan yang kedua pula, ia melibatkan sudut. Okey, di sini kalau cikgu nak letakkan sudut, okey, saya nak letakkan 42 darjah for example. Jadi kalau melibatkan darjah, kita perlu menggunakan protector. Mesti ada protector ya. Okey, jadi cara nak lukis dia macam biasa, kita akan kena lukis yang mendatar juga. Kemudian kita akan gunakan protector. Jika 42 di sini, jadi kita akan gunakan sudut 42. Okey, di sini 42. Okey, lebih kurang di sini dan kita kena lukiskan pembaris ini. Ikutlah kepada dia punya berapakah Newton dia. Tapi dia punya garisan seperti inilah untuk T2. Okey, yang ini pula adalah T1. Sementara garisan yang ketiga yang bertindak untuk menunjukkan daya, mewakili daya, ialah ke arah bawah yang kita tak tahu berapa. Kita nak cari pada hari ini. Jadi ini adalah 3 garisan yang perlu ada dalam segitiga daya. Okey? Jom kita lukis. Okey, untuk lukis kita perlu ada skala. Bergantung kepada skala. Okay, disebabkan nilai bagi situasi ini adalah kecil saja, iaitu 5 dan 4, maka cikgu rasa kita boleh gunakan skala yang kecil. Okay, skala yang mungkin cikgu akan gunakan ialah 1 cm mewakili 1 Newton. Okay, sebabnya nombornya tak besar. Tapi kalau melibatkan nombor yang lebih besar, anda boleh menggunakan skala yang lebih besar. Mungkin 1 cm mewakili 2 Newton atau 5 Newton. Okay? Okey, jadi nanti kita tengok contoh-contoh yang lain. Okey, kita mulakan lukisan yang pertama iaitu 4 Newton ini. Okey, kita biasa mulakan dengan yang mendatar ini supaya mudah untuk kita buat sudut. Okey, 4 Newton ialah sebanyak 4 cm. Jadi cikgu akan lukis 4 cm di sini. Okey, 4 cm. Lurus ya. Mula di sini dan di sini 4 cm. Okey, kemudian ini adalah T1 dan anak panahnya ke arah kiri cikgu. Jadi cikgu buat anak panah T1. Okey, T2 pula melibatkan sudut iaitu sebanyak 42. Okey, kita nak lukis T2 yang seperti ini. Okey, anak panahnya. Jadi kita gunakan protector. Okey, kita tengok di sini dengan sudut 42, kena betul-betul lurus sudut dia, kena tepat. Kalau tak, lukisan anda akan lari. Jadi lukisan cikgu pun mungkin lari sebab saya pakai magic pen. Okey, tapi kalau anda pakai pensel, sepatutnya kena lukis guna pensel ya. Pensel yang tajam. Okey. No, sekarang ini kita tengok 5 Newton. Jadi kalau 5 Newton kita akan gunakan 5 cm. Okey, jadi 5 cm. Cikgu ukur kat sini 5 cm. Okey, dah dapat. Jadi cikgu buat garisan. Dah siap. Dan seterusnya W ini ke arah bawah. Jadi cikgu sambungkan sahaja. Oh, sebelum tu lupa nak lukis anak panah. Anak panah ke atas ya sebab ditarik ke atas. Okey, jadi ini adalah T2. Dan last kali kita nak lukis W berat ke arah bawah, ke arah graviti. Maka kita pun lukiskan ke bawah ini. Ke bawah. Okey, jadi bila cikgu ukur di sini adalah sebanyak 3.1 cm. Okey, 3.1 cm. Okey, ada
berbeza sedikit lavi kan. Okey. Jadi di sini kita dapat 3.1 cm. Okey. Jadi kalau 3.1 cm ini bermaksud 3.1 Newton. Jadi inilah beratnya dan inilah segitiga daya. Mudah je kan? Okey, baik. Sekarang ni mari kita lihat contoh-contoh yang lain bagi kita melukis, kaedah melukis segitiga daya ini. Okey, kita mulakan dengan sebuah kotak di atas satah condong. Okey, seperti mana kita dah pelajari dengan dalam subtopik sebelum ini ya. Jadi kita boleh lukiskan daya yang bertindak ke atas kotak ini. Okey. Maksudnya kotak ini akan ada daya yang bertindak ke atasnya. Okey, iaitu ke atas kita kenali sebagai tindak balas normal iaitu R. Kemudian kita ada satu daya yang menentang arah bagi kotak ini untuk menuruni satah condong ini iaitu FR iaitu daya geseran. Juga satu daya iaitu ke bawah yang kita kenali sebagai berat W. Okey, jadi kita kemaskan lukisan kita. Okey, seperti ini. Okey, jadi kalau anda lihat di sini ya, kotak ini adalah dalam keadaan pegun, iaitu dia tidak bergerak di atas satah condong ini. Jadi dalam keadaan dia pegun, maka keseimbangan daya yang melibatkan tiga daya adalah dalam keadaan seperti ini. Untuk ini kita kena tahukah berapakah sudut yang terlibat. Okey, sudutnya yang terlibat ialah cikgu letak kat sini 30 darjah ya. Jadi di sini juga sudutnya adalah 30 darjah. Okey. Jadi kita perlu lukis. Kat sini ada 3 garisan iaitu garisan yang berwarna merah, biru dan hijau. Okey, jadi cikgu akan gunakan 3 warna ini untuk menunjukkan kepada anda bagaimana nak lukis segitiga daya yang betul. Okey, kita akan mulakan dengan berat. Jika berat yang diberikan yang berat kotak ini ya, okey, cikgu letak satu nilai iaitu 13 Newton. Okey, jadi jika cikgu nak lukis skala iaitu sebanyak 1 cm 1 Newton, ianya akan menghasilkan satu lukisan yang sangat besar. 13 cm tak muat pun. Okey, jadi cikgu kena pakai skala yang lebih besar lah. Jadi maksudnya ialah 1 cm cikgu boleh pakai mewakili 2 Newton. Okey, jadi jika 13 Newton, cikgu hanya akan lukis iaitu sebanyak 6.5 cm sahaja. Okey, jadi cikgu akan pakai 6.5 cm. Untuk mewakili W ini. Okey. Jadi di sini 6.5 cm. Okey. So anak panah ke arah bawah iaitu W 13 Newton. Okey. Dan seterusnya ialah kita nak lukis sudut. Okey, jadi apabila melibatkan sudut kita memerlukan protractor. Okey, jadi sebelum kita nak lukis sudut yang tepat, kita kena lukis satu garisan. Saya gunakan pensel ya, sebab kita mudah untuk padam. Okey, kemudian tapi ya, lukisan memang kena pakai pensel baru tepat sudutnya. Dan terutama sekali sudut ni sebab dia halus kan. Okey, so cikgu letak 30 tadi, jadi cikgu akan pakai kat sini sudut 30. Okey. Kemudian kita akan gunakan pen yang berwarna hijau. Kenapa cikgu nak pakai pen warna hijau ni? Sebab dia menunjukkan daya geseran. Dan daya geseran dalam keadaan yang sebegini. Okey, cuba tengok sama selari kan. Okey, sementara bagi R pula dalam keadaan seperti ini. Jadi dia mesti wujud dalam keadaan seperti inilah. Okey. Okey, jadi untuk R, jika R ini yang diberikan adalah mungkin. Okey, dan R ini juga dalam keadaan 30. Sudutnya mesti 30 kan. Jadi kita akan ukur dalam unit 30 juga. Okey. So cikgu akan gunakan 30.
di sini. Okey. Jika R ini yang diberikan adalah 11 Newton. Okay, for example 11 Newton. Jadi 11 adalah bermaksud 5.5 cm. Jadi untuk R, kat sini sudut 30-nya, maka cikgu akan gunakan panjangnya iaitu sebanyak 5.5 cm. Okay, 5.5 cm. Jadi kita bermula di sini dan 5.5 cm berhenti di sini. 5.5 cm. Dan untuk FR juga tadi kita ukur 30 cm. Jadi di sini cikgu dah ukur siap-siap. Jadi cikgu boleh gariskan sahaja. Okey. So, ini kita dapat lihat ya, anak panah yang pen yang berwarna merah ini anak panah ke atas. Ini adalah mewakili R iaitu sebanyak 11 Newton. Okey. Sementara FR yang kita nak cari ini tak tahu berapa. Ini adalah anak panah ke sana, ke arah sana ya. Ini juga adalah FR. Jadi sudut dia adalah di sini 30. Sudut di sini juga adalah 30. Okey, sama. Okey, saya buat kat sini supaya nampak sama. 30. Okey, jadi berapakah nilai FR-nya? Jika W adalah 13 Newton, okey, mewakili dekat sini tadi kita buat 6.5 cm. Okey, dan jika R pula 11 Newton, kita buat tadi mewakili 5.5 cm. Okey. Jadi minta maaf 11 Newton. Jadi kalau untuk FR cikgu pun ukur. Cikgu dapat nilai dia adalah 3.4. Okey, 3.4. Yes, 3.4 cm. Okey, jadi kita perlu darab dengan 2 untuk dapatkan nilai Newton. Jadi untuk FR sama dengan 3.4 cm. Kita darabkan dengan 2. Jadi kita akan dapat 6.8 Newton. Jadi ini adalah nilai FR. Jadi dengan menggunakan segitiga daya, kita akan dapat mencari nilai FR. Okey, seterusnya pula adalah untuk sampan ini. Dua sampan menarik satu kontena di atas laut. Okey, jadi dia terlibat satu daya yang kita sebut sebagai, cikgu namakan daya ni sebagai daya R. Okey, ke arah kiri. Jadi ada 3 daya yang bertindak ke atas kontena itu. 2 daya daripada bot, sementara lagi satu lagi daripada arah yang bertentangan. Okey, yang daripada rintangan air dan sebagainya. Okey, jadi bagaimanakah kita hendak lukis? Jika kita lihat di sini ya, untuk R kita akan dapat satu line di sini. Sementara untuk FA di sini arahnya adalah ke sana. Untuk FA, iaitu untuk R, dan satu lagi ke arah bawah iaitu FB. Okey, jadi kita nampak di sini ada 3 daya yang terlibat. Okey, jadi bagaimana kita nak menghitung R ini? Okey, jika daya yang dikenakan ke atas daripada FA dan FB ni adalah sama iaitu sebanyak 2 kN. Okey, dua-duanya adalah sama dan kedua-duanya pada sudut 30 dan 30. Okey, jadi bagaimana kita nak lukis? Okey, jadi untuk R ini kita dapat lihat dalam keadaan mendata. Jadi cikgu lukis dulu siap-siap. Tak tahu berapa nilainya, jadi cikgu gunakan pensel. Okey. Okey, di sini seperti ini. Kemudian daripada sini kita ambil satu titik. Okey, cikgu gunakan FA ni dengan pen yang berwarna merah. Satu titik ini dan pada sudut 30. Jadi cikgu akan gunakan cari sudut 30 di sini. Okey, dan kita nak tengok berapa panjang kita nak buat. Jadi kita kena tengok nilai dia. Di sini nilai yang diberi adalah 2 kN. Maksudnya 2000 Newton. Okey, mustahil untuk kita buat 1 cm 2000. Jadi adalah okey kalau cikgu gunakan 2 kN ni mewakili 2 cm. Ini bermaksud 1 cm
mewakili 1 kilonewton. Okey. Kecil je, tak besar pun, tak apa. Mudah. Okey, kemudian cikgu dah lukis dah tadi sudut 30 di sini. Maka daripada point ini cikgu akan lukis 2 cm sahaja. Okey, so 2 cm sampai sini sajalah. 2 cm. Pendek je kan? Okey. Seterusnya adalah 30 cm juga untuk FB. Okey, ini adalah FA ke atas ya. So, cikgu buat A. Okey, untuk FB cikgu gunakan warna biru. Okey, juga 30. Jadi, kita akan lukis 2 cm dan 30. 30 adalah lebih kurang di sini. Okey. Dan 2 cm. Okey, jika titiknya cikgu nak buat 2 cm di sini ya. Okey, kita cek balik adakah tepat. Jika di situ 3 cm, 30 ya betul. Jadi cikgu akan teruskan. Oops. Ya. Dan ini anak panahnya ke bawah. Jadi ini juga ke bawah. Ini adalah FB. Okey, jadi kita nak cari nilai R tadi. Inilah dia nilai R-nya. Dan anak panahnya adalah ke arah kiri. Inilah dia segitiga dayanya. Okey, berapakah nilai R? Okey, jika A tadi adalah 2 cm mewakili 2 kilonewton nilainya. B juga sama, 2 cm. Okey, 2 kilonewton juga. Maka R ialah, okey, cikgu akan ukur. Hasilnya cikgu dapat 3.7. 3.7 cm. Okey, ini bermaksud 3.7 kilonewton. Tertinggal pula 7. Jadi nilai bagi R ini adalah 3.7 kilonewton. Dah siap. Mudah kan menggunakan teknik segitiga daya. Okey, mari kita lihat pula bagaimana kita nak melukis segitiga daya bagi kedua-dua frame ini. Okey, yang diikat dengan tali yang berbeza kaedah gantungannya. Okey, kita tengok frame yang pertama ini. Ianya diikat dengan 2 tali, okey, pada satu paku. Okey, jadi tali yang pertama adalah anak panahnya ke atas. Okey, sebab diikat dan dipegang oleh paku ini. Jadi ini kita namakan dia sebagai T1. Sementara tali yang kedua juga anak panahnya adalah ke atas. Okey, sebab kerana ianya ditarik, dipegang oleh paku ini. Jadi ini adalah T2. Sementara yang ketiga daya yang bertindak ke atas frame ini adalah ke arah bawah, iaitu berat frame ini sendiri. Okey. Okey, jadi dalam keadaan frame ini pegun, tidak bergerak, jadi daya paduan yang terhasil daripada T1, T2 dan W ini adalah sifar. Okey, jadi ia akan berada dalam keseimbangan daya. Okey, macam mana pula ya kalau frame ini diikat dengan 2 tali pada 2 paku yang berbeza? Okey, jadi yang pertama T3-nya ialah anak panahnya ke atas kerana dipegang oleh paku yang ketiga ini. So, ini kita sebut sebagai T3. Sementara bagi tali yang keempat ini pula dipegang oleh paku ini. Jadi, anak panahnya ke atas. Ditarik oleh ke atas. Jadi, ini adalah T4. Okey. Dan satu lagi daya yang bertindak ke atas frame ini ialah daya berat frame itu sendiri. Dan frame ini adalah dalam keadaan keseimbangan daya. Dan dalam keadaan pegun yang melibatkan 3 daya bertindak ke atasnya. Jadi T3, T4 dan berat 2 ini adalah berada dalam keseimbangan dan daya paduan ketiga-tiga daya ini adalah sifar. Okey, sekarang mari kita belajar melukis bagaimana hendak melukis segitiga daya ini.
Okey, jika sudut di sini ya cikgu letak kat sini adalah 30 darjah. Di sini juga adalah 30. Okey, di sini juga adalah 30 dan ini juga adalah 30. Jadi mari kita melukis. Okey, kita mulakan dengan frame yang pertama ini dahulu. Okey, kita lihat di sini W adalah ke arah bawah. Jadi cikgu letakkan nilai dia adalah mungkin frame ini beratnya ialah 20 Newton. Okey. Jadi kita gunakan skala 20 Newton ini cikgu nak gunakan dalam okey, untuk dapatkan ini kita perlu tahu kita nak pakai untuk 1 cm berapa Newton. Okey, cikgu nak pakai 1 cm mewakili 4 Newton. Okey, jadi kalau 20 Newton bersamaan dengan berapa cm. Jadi kita perlu bagi 4. So kalau 1 cm 4 Newton, 4 Newton 1 cm, kalau 20 Newton adalah 5 cm. Okey? Okey. Jadi sekarang ni cikgu akan pakai 5 cm ke arah bawah. Okey, cikgu gunakan pen yang berwarna hijau. Okey, so anak panahnya adalah ke bawah, mewakili W. Okey, seterusnya ialah T1 dan T2. Untuk lukis T1 dan T2, kita memerlukan protektor sebab melibatkan sudut. Okey, untuk melukis sudut, cikgu dah pesan tadi ya, kita perlu lukis garisan mendatar dahulu kat sini. Okey, sama, dan 30 sudutnya di sini. 30. Cikgu tandakan saja dulu 30 dan juga di sini juga adalah 30 di atas ini. Okey. Ini juga cikgu tanda siap-siap 30 di sini. Okey, jadi kita boleh nampak kat sinilah 30 itu. Okey. Jadi cikgu akan lukiskan garisan 30 daripada bawah ini ke atas. Okey, ni adalah 30 dan ini juga pula di sini tadi ya sudutnya yang cikgu dah tanda. Okey, ini juga adalah 30 darjah. Okey, jadi kita akan tengok T1 anak panahnya ke atas. Jadi ini adalah T1. Okey, so kita akan lukis di sini. Yang berwarna merah ini adalah T1. Okey, sementara T2 anak panahnya ke arah atas belah kiri. Jadi ini adalah T2 dan anak panahnya mesti sama. Okey, T2. Dah siap. Jadi inilah dia segitiga daya. Dan kita boleh ukur ya. Di sini mestilah 30 mestilah di sini dan di atas ini. Okey. Dan kita boleh ukur jika di sini W adalah 5 cm ialah sebanyak 20 Newton, maka T1 nilai T1 dan T2 nya kita boleh ukur lah. Oh, di sini adalah 5 cm dan T2 juga adalah 5 cm. Jadi 5 cm kita boleh darabkan dengan 4. So kita boleh hitung berapakah nilainya. Okey, tapi ini adalah rupa segitiga daya bagi frame ini. Okey, dan bagaimana pula kita nak lukis segitiga daya bagi frame yang kedua ini? Okey, jika W-nya adalah 15 cm. Oh, maaf, 15 Newton. 15 cm pula. Okey, 15 Newton. Okey, jadi dengan sudut sebanyak 30. Okey, ingat ya, untuk dalam keadaan situasi ini, kita tidak mengambil sudut ini ya. Okey, kita perlu ambil sudut daripada tali ke frame. Daripada tali ke frame gambar. Okey, bingkai gambar. Jadi kita akan mulakan di sini. Jadi 15 Newton. Okey, kita akan gunakan 1 cm sebab 15 ni sesuai dengan sifir 5. Jadi kita boleh pakai ataupun sifir 3 1 cm bersamaan dengan 3 Newton. Jadi kalau 15 Newton kita boleh pakai 5 cm. Okey, jadi kat sini cikgu nak pakai 5 cm. Okey, untuk W.
Okey, so cikgu gunakan V ini. Okey, ke bawah 5 cm. Okey, kemudian kat sini adalah 30 cm. Jadi seperti biasa kita perlu okey, jadi kita perlu lukis menggunakan kalau kita lihat di sini ya, sudutnya adalah 30 darjah. Jadi kita perlu menggunakan protektor. Okey, kita perlu lukis dahulu sata dia. Kemudian kita lukis pada sudut 30. Okey, untuk lukiskan T3 ini 30 di sini sudutnya. Kemudian sementara T4 ini pula 30 juga. Mula dekat atas lah. Di dekat atas ini cikgu lukis juga 30 juga hampir di sini. Okey, mudah je. Jadi kita akan gariskan supaya bertentangan di sini. Okey, jadi kita dapat lihat di sini pen warna merah mewakili T3. Jadi T3 ni anak panahnya ke atas belah kiri. Jadi di sinilah T3-nya ya. Okey, jadi kita mulakan di sini T3. Manakala T4 pula anak panah ke arah kanan, ke atas arah kanan. Jadi di sinilah anak panahnya. Okey, jadi sudutnya pula ini adalah sudut 30 darjah dan ini juga sudutnya 30 darjah. Jadi inilah kaedah segitiga daya bagi frame ini. Jadi untuk penyewaan kita boleh ukur, buat pengukuran, kemudian kita masukkan dalam skala. Okey, yang kita akan pelajari nanti. Jadi untuk kali ini kita akan fokus tentang bagaimana hendak melukis berbentuk segitiga daya. Baik, sebentar tadi kita telah pun mempelajari tentang bagaimana hendak melukis dan membina segitiga daya. Okey, jadi sekarang ni dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang telah pun sedia ada, okey, kita akan cuba menyelesaikan masalah melibatkan keseimbangan daya menggunakan kaedah segitiga daya berskala dan juga kaedah yang kedua iaitu levaian daya. Jadi ada dua kaedah yang kita akan pelajari untuk menyelesaikan setiap masalah yang melibatkan keseimbangan daya. Jom kita mulakan dengan soalan yang pertama, okey, daripada buku teks, dan semoga penerangan ini dapat membantu lagi kefahaman anda. Okey, jadi sebentar tadi kita dah bincang tadi, kita akan gunakan dua kaedah ya. Kaedah pertama segitiga daya berskala. Jadi kita akan gunakan dua kaedah. Segitiga daya berskala. Okey, dan kaedah yang kedua pula ialah kaedah levaian daya. Jadi kita akan gunakan juga kaedah kedua di sini iaitu levaian daya. Okey. Jadi sebentar nanti kita akan lihat bagaimanakah hasil bagi segitiga daya berskala dan juga hasil daripada levaian daya, dan kita akan buat perbandingan. Okey, kita mulakan dulu dengan soalan ini. Soalan ini menunjukkan sebiji lampu yang digantungkan dengan dua tali. Okey, tali yang pertama yang digantung ke atas iaitu T. Kita gunakan T besar. Okey, dan anak panahnya ke atas kerana diikat dengan paku di atas ya. Dan yang kedua, tali kedua adalah kita gunakan simbol P. Cikgu gunakan pen warna biru ya anak panahnya. Okey, diikat adalah secara mengufuk. Dan yang ketiga, daya ketiga terhadap ataupun ke atas lampu ini adalah W, iaitu ke arah bawah. Cikgu gunakan pen warna hijau. Okey, jadi kita dapat lihat di sini tegangan tali iaitu T adalah sebanyak 8 Newton. Okey, dan diikat pada sudut condong iaitu 60 darjah. Jadi sekarang ni kita nak hitung soalannya, hitung P, berapakah nilai P dan juga nilai W. Okey, menggunakan kaedah yang pertama terlebih dahulu. Okey, untuk yang pertama, untuk lukis segitiga daya kita perlu tengok skala terlebih dahulu. Okey, untuk skala kita nampak di sini ialah 8 Newton dan nilainya tidak terlalu besar. Okey, jika nilai dia tidak terlalu besar, jadi kita boleh gunakan 1 cm
bagi mewakili 1 Newton. Jika nilainya kecil, jika nilai yang lebih besar, maka kena guna skala yang lebih besar. Okey, dan sudut di sini adalah 60 darjah. Jadi apabila melibatkan sudut, kita perlu menggunakan protektor. Okey, dan of course pembaris. Okey, jadi kita akan mulakan melukis T besar. Okey, untuk T besar, kita perlu mendapatkan sudut terlebih dahulu. Ini cikgu dah lukis garisan putus-putus untuk mudah ya, garisan mengufuk dan garisan menegak. Okey, jadi kita cuba dapatkan sudut 60 terlebih dahulu. Okey, sudut 60 kena lukis menggunakan pensel ya. Cuma untuk video ni cikgu akan gunakan pen yang berbeza warna untuk bagi nampak lah. Okey, 60 di sini. Okey, cikgu tandakan dengan pensel sudut 60 dan 8 Newton. Jika 8 Newton, maka kita boleh menggunakan 8 cm. Okey, menggunakan pen yang berwarna merah. Okey, 8 cm. 8 cm bermula daripada sini. Melintasi sudut yang kita dah pun buat tadi. 60. Okey, dan inilah garisannya. Mesti melintasi sudut ya. Okey, dan ini adalah 8 cm. Anak panah ke atas. Okey, 8 cm untuk T. Okey, kita dah siap dah nak lukis T. Okey, kemudian kita boleh pula melihat garisan yang kedua kita nak lukis, iaitu iaitu garisan yang kedua kita nak lukis adalah anak panah ke bawah yang mewakili W. Jadi kita terus lukis lurus, garisan lurus ke bawah. Okey, cikgu angkat ke bawah sikit ya. Okey, dah siap. Okey, seterusnya garisan anak panah ke bawah lah ya. Berat. Garisan yang ketiga pen warna biru iaitu mewakili P. Okey, dalam keadaan mengufuk. Jadi kita lukis sambungkan sahaja. Dan inilah dia segitiga daya yang kita dah lukis. Anak panah mengikut soalan ini ke arah kanan. Maka anak panah juga ke arah kanan. Jadi pen yang berwarna biru ini adalah P. Yang berwarna merah ini adalah T. Dan yang berwarna hijau ini adalah W. Jelas kan? Okey. Dan setelah kita dah dapat ya melukis dan membina segitiga daya yang berskala ini, maka kita boleh mula menghitung. Okey, soalan yang pertama adalah P. Okey, kita nak hitung P terlebih dahulu. Jadi kita hitunglah berapa. Kita kira ukur berapakah panjang P. Panjang P di sini adalah 4 cm. Okey, cikgu dapat 4 cm di sini. Jadi cikgu tulis kat sini 4 cm. Jadi 4 cm bersamaan dengan 4 darab dengan 1 adalah 4 Newton. Jadi nilai bagi P, tegangan tali untuk P ini adalah 4 Newton. Okey. Dan soalan yang kedua ialah berat lampu itu. Okey, berat adalah W. Okey, dan W ini kita boleh ukur dia punya panjang. Jom kita ukur. Okey, kita mulakan daripada sini ke bawah. Dan cikgu dapat lihat di sini adalah 7 cm. Okey, 7 cm. Jadi, cikgu tulis kat sini 7 cm. Okey, 7 cm bermaksud 7 darab 1 sama dengan 7 Newton. Jadi, nilai W beratnya adalah 7 Newton. Okey, jadi ini adalah kaedah yang pertama iaitu segitiga daya berskala yang mana telah pun kita dapati jawapannya iaitu P sama dengan 4 Newton. Okey, bagi tegangan tali P, manakala bagi W adalah 7 Newton. Okey, jadi sekarang ini kalau kita dapat lihat juga, kita akan gunakan kita akan cuba menggunakan kaedah yang kedua iaitu levaian daya. Okey, mari kita gunakan kaedah yang kedua dan kita akan buat comparison, perbandingan dengan jawapan daripada kaedah pertama dengan kaedah yang kedua. Okey, levaian daya telah pun kita pelajari dalam subtopik sebelum ini ya. Untuk levaian daya ini. Jadi, ingin cikgu buat sedikit ulang kaji ya. Untuk paksi Y ini,
biasanya kita akan namakan dia sebagai TY. Okey, iaitu berdasarkan paksi Y, iaitu menegak. Sementara mengufuk ini kita gunakan TX. Okey, daya. Okey, dan sekarang ini mari kita buat levaian daya berdasarkan situasi ini. Okey, kita mulakan dengan pen yang berwarna hijau, itu mewakili berat. Okey, berat ke arah bawah, jadi kita labelkan ke bawah. Mudah je ini. Okey, kemudian untuk ketegangan tali P ke arah kanan, maka kita akan labelkan di sini. Okey, ini adalah levaian daya bagi P. Sementara bagi T besar ini pula memerlukan sudut. Jadi kita perlukan protektor. Okey, kita dapatkan sudut iaitu 60 ya tadi. Okey, so cikgu tanda di sini 60. Okey, untuk levaian daya teknik ini, kaedah ini kita tidak perlu mengukur ataupun mengikut skala ya, sebab kita hanya hendak melihat levaian daya tersebut, daya yang dilevaikan. Okey, jadi yang penting adalah dia punya sudut ini mesti tepat. Okey, di sini 60. Okey, jadi mudah untuk kita lihat lah. Okey, jadi cikgu tandakan ini sebagai T dan ini adalah 60. Okey, so kita dah nampak jelas di sini ya. T, daya T, P dan W yang telah pun dileraikan. Okey. Jadi untuk menjawab soalan yang pertama tadi iaitu P tadi, jadi kita pun lihat di sini. Okey, kalau P ini ialah dalam keadaan mengufuk. Okey, jadi dia adalah sama dengan TX. Okey, mengufuk. Daya bagi mengufuk. Dan kalau kita buat ulang kaji sedikit tentang apa yang kita pelajari dalam subtopik sebelum ini ya, kalau TX dalam keadaan mengufuk, okey, bukan satah condong ya. Pada satah kita akan gunakan formula ini, cos theta. Jadi di sini kita akan pakai T cos theta. Jadi TX ini adalah sama dengan P kerana berada pada satah mengufuk. Okey, jadi kita akan terus buat pengiraan. T kat sini ialah sebanyak 8 Newton. Okey, 8 Newton di sini. Jadi kita hanya masukkan saja 8 Newton dan cos adalah sebanyak 60 darjah. So, kita tulis kat sini 60 darjah. Jadi kita buat pengiraan 8, kita buat cos 60, so sama dengan 4 Newton. Jadi jawapan untuk P adalah 4 Newton. Wow, sama dengan kaedah yang pertama. Betul kan? Okey, mari kita lihat pula bagi soalan yang kedua iaitu W. Okey, untuk W, okey, dia adalah berserenjang. Okey, sama dengan TY. Jadi dia adalah sama dengan TY iaitu menegak. Jika kita lihat ya formula bagi menegak, kita pelajari iaitu T sin theta. Jadi kita akan pakai di sini. Okey, T nilai T adalah 8 Newton. Okey, kita gunakan 8 Newton. Sin dan sudutnya adalah 60 darjah. Jadi kita gunakan kalkulator dan kita dapat jawapannya adalah 6.93 Newton. Okey, jadi ini adalah jawapan yang kita dapat bagi W. Oops. Okey, ya. Kita dapat jawapan yang tidak sama, tetapi jika kita bundarkan jawapan ini, kita akan dapat 7 Newton. Maka jawapan ini adalah sama. Tapi daripada segi jawapan ini, kita dapat lihat ya bahawa kaedah levaian daya, kaedah perhitungan ya menggunakan formula ini adalah lebih tepat. Kerana dia dapat kita dapat mendapatkan bacaan dalam bacaan yang lebih kecil dan lebih tepat berbanding dengan menggunakan segitiga daya berskala. Okey, tetapi kedua-duanya masih mendapat jawapan yang sama. Okey, sekarang mari kita lihat pula
contoh yang kedua, contoh soalan kedua di dalam buku teks yang melibatkan objek di atas satah condong. Juga kita akan cuba menyelesaikan masalah ini menggunakan kedua-dua kaedah, iaitu kaedah segitiga daya berskala dan levaian daya. Okey, mari kita lihat dulu soalannya. Soalan ini menunjukkan sebuah kotak dengan berat 50 Newton dalam keadaan pergun. Okey, dan soalan yang pertama kita perlu lukiskan gambar wajah ini. Okey, untuk R, W dan FR-nya. Okey, jadi mari kita lukis dahulu. Okey, menggunakan pembaris dan titik tengah pada kotak ini. Jadi seperti biasa, daya yang bertindak ke atas kotak ini adalah daya R. Okey, dan terdapat satu lagi daya di sini yang menentang daya untuk kotak ini menuruni satah condong ini adalah daya FR, iaitu daya geseran. Dan juga daya yang seterusnya ialah daya ke bawah, iaitu W, berat. Jadi kita cuba murnikan sedikit lukisan kita adalah dalam bentuk ini. Jadi kotak ini terdapat 3 daya yang dikenakan ke atas kotak ini. Okey, soalan 1 terjawab. Okey, yang kedua. Dengan melukis segitiga daya berskala, tentukan magnitud R dan FR. Okey, dan menggunakan segitiga berskala. Okey, jadi ini adalah kaedah yang pertama. Dan yang kedua, dengan melevaikan berat kotak, iaitu kita menggunakan kaedah levaian daya kepada komponen selawi dengan permukaan satah dengan komponen yang serenjang. Jadi tentukan R dan FR. Okey, jadi kita gunakan dua kaedah yang berbeza. Kaedah yang pertama adalah menggunakan segi tiga daya berskala. Dan kaedah yang kedua kita akan guna adalah kaedah levaian daya. Okey, jom kita lihat dahulu kaedah yang pertama untuk mencari R dan nilai FR. Okey, jadi sekarang ni mari kita cuba menjawab soalan ini dengan menggunakan kaedah yang pertama, iaitu segitiga daya berskala. Okey, now kita akan gunakan skala yang betul. Di sini kita nampak di sini ya berat 50 Newton, iaitu W ni lah 50 Newton ya. Jadi untuk 50 Newton kita mungkin boleh guna sifir 5. Dan cikgu rasa yang terbaik setakat ini ialah 1 cm kita gunakan untuk 5 Newton, mewakili 5 Newton. Jadi jika 50 Newton bermaksud kita perlu menggunakan 10 cm. Okey, jadi untuk yang berat ini, yang berwarna biru ini, kita akan gunakan 10 cm. Okey, jadi cikgu lukiskan ke atas. Okey, disebabkan berat ke bawah, jadi kita lukiskan ke bawah saja ya. Mudah je. Okey, 10 cm. Okey, cukup 10 cm dan anak panah ke bawah mewakili W. Okey, siap. Okey, kemudian kita lihat pula di sini adalah sudut dia 40 darjah. Jadi di sini juga adalah 40 darjah lah ya. Jadi kalau kita putus-putuskan garisan ini, kita dapat 40 darjah di situ. Jadi untuk dapatkan R dan FR ini, kita perlu menggunakan sudut. Jadi perlu menggunakan protektor sebanyak 40 darjah. Jadi kita mulakan di bawah ini ya, dengan garisan yang mengufuk yang tegak. Okey. Kemudian kita dapatkan sudut 40 di sini, kita tandakan. Juga di bahagian atas juga kita perlukan 40 juga ya, kat sini 40. Jadi kita gunakan di sini, dapatkan sudut 40 dan kita berhenti di sini. Jadi untuk di atas ini kita boleh nampak ya, anak panah ke atas ini adalah R. Okey, jadi R pun di sini perlu 40 dan untuk FR juga di sini perlu 40. Okey. Jadi untuk dapatkan
garisan R dahulu. Kita gunakan pen yang berwarna merah ini. Dan cikgu dah tanda ya 40 tadi. Jadi kita boleh gunakan pembaris dan kita boleh gariskan. Okey, cikgu guna pensel dahulu sebab saya tak tahu kita nak berhenti sampai mana. Okey. So ini adalah sudut 40. Okey, cikgu gunakan ini 40. Okey, kemudian untuk FR pula, kita dah tanda tadi kat sini 40 juga. Jadi cikgu dekatkan. Okey, dan ini adalah 40. Dapat ya semua? Okey, lepas tu kita akan dapatkan R. Jadi yang tegak ke atas ini adalah sama dengan R. Kita boleh nampak jelas ya di sini. Selari kan? Okey, jadi kita gunakan pen yang berwarna merah dan anak panah ke atas. Jadi ini adalah R. Manakala untuk FR, anak panahnya ke atas, ke belah kiri. Jadi sama selari dengan ini. Okey? Jadi cikgu tarikkan dan kita lukis di sini. Okey, dan anak panahnya ke atas. Okey, dah siap segitiga daya berskala kita. Okey, tapi soalannya ialah tentukan magnitude bagi R dan FR. Okey, jadi jom kita kira bagi R. Kita dapat berapa ya? Kalau kita nak tengok ya, magnitude bagi menjawab soalan, magnitude tindak balas normal iaitu R dan juga daya geseran. Jadi mari kita ukur dengan pembaris berapakah untuk mengira berapakah R dan FR. Okey, kita mulakan dengan R dahulu. Okey, kita tengok R kat sini ya. Okey, R warna merah. Jadi R sama dengan berapa cm? Okey, kita lihat kat sini, kita ukur. Okey, cikgu ukur di sini. Cikgu dapat lihat kat sini bila jumlahnya adalah 7.7 cm. Okey, 7.7 cm. Okey, jadi jika 1 cm adalah 5 Newton, jadi 7.7 cm ini kita perlu darab dengan 5 Newton. Okey, untuk kita dapatkan jumlahnya dalam unit Newton. Okey, mari kita kira 7.7 darab dengan 5, so kita dapat 38.5 Newton. Okey, in Newton. So ini adalah jumlah untuk R dia. Okey. Dan untuk FR, iaitu di sini ya, FR. Okey. Jadi kita boleh ukur di sini. FR ini adalah sebanyak 6.4 ada lebih sikit. Okey, jom cikgu jadikan FR ini 6.45. Kot. Okey, kita tambah sikit lah sebab di tengah-tengah. Okey, jadi kita darabkan 6.45 ini, kita darabkan dengan 5. Okey, jadi 6.45 kita darab dengan 5. So jawapannya adalah 32.25 Newton. Okey, dan ini adalah untuk FR. Okey. Dan ini adalah jawapan untuk R, magnitude untuk R dan FR bagi kaedah segitiga daya berskala. Okey, sekarang ini mari kita lihat pula berapakah jumlah magnitude R dan FR jika kita menggunakan kaedah levaian daya. Okey, kita dah pun mempelajari tentang levaian daya dalam subtopik sebelum ini dan kita akan gunakan inilah paksi Y dan paksi X. Okey, yang mana kita biasa gunakan iaitu ini sebagai WY. Okey, paksi Y dan paksi X kan. Kita akan melihat berapakah kita akan leraikan ya berat kotak ini iaitu W ini kepada dua komponen, iaitu yang pertama adalah komponen yang selari dengan permukaan satah condong dan satu lagi komponen yang berserenjang. Okey, bagi komponen yang berserenjang
kita gunakan WY. Okey, ini maksudnya bersevenjang lah dengan satah. Ini satah condong, jadi ini adalah bersevenjang dengan satah condong. Manakala yang paksi X ini iaitu X, okey, ini adalah komponen yang selawi dengan permukaan satah condong. Okey, selawi maksudnya samalah. Okey, di sini selawi saja dengan satah condong ini ya. Okey, cuba cikgu buat macam ni. Okey, jadi untuk mudah kita lihat, ini adalah sevenjang dan ini adalah selawi X. Okey. Okey, jadi sekarang ni mari kita buat lukis. Kita lukiskan, tentukan di manakah R dan di manakah FR. Okey, menggunakan pen warna merah untuk R. Jadi R adalah sama dengan di sinilah. Okey, ini adalah R. Jadi cikgu colourkan dia R. Setentang dengan WY iaitu bersevenjang dengan satah condong. Sementara untuk FR, daya geseran ia adalah seperti ini ya. Di sini, jadi di sinilah FR-nya. Okey, so kat sini adalah FR. Dan FR ini adalah selawi dengan WX. Okey. Dan ini adalah FR, sama kan? R dan FR. Okey, dan ini adalah lewaian dayanya. Okey. Mudah saja, tak susah pun. Okey, jadi sekarang ini mari kita lihat ya bagaimana kita nak menghitung R dan FR. Okey, ini adalah yang kita dah pelajari sebelum ini. Apabila dalam keadaan mengufuk iaitu X iaitu selawi. Okey, ini adalah selari ya. Dengan satah condong. Manakala ini WY adalah sevenjang. Okey. Iaitu paksi menegak sevenjang. Okey, jadi kita gunakan formula ini. Untuk menghitung R bersamaan dengan WY. Kita boleh lihat di sini ya, WY. Jadi cikgu tulis kat sini WY. WY adalah bersamaan dengan W cos theta. Okey, jadi kita salin saja formula ini. Cos theta. Okey, kenapa kata cos theta kan? Okey. So ini seperti mana yang kita dah belajar pada subtopik sebelum ini. Okey, jadi W ialah 50 Newton. Kita masukkan saja nilai yang ada. Sementara sudutnya di sini ialah 40 darjah. Jadi kat sini cikgu tukar 40 darjah. Kita kira 50 cos 40. So sama dengan 38.3 Newton. Ini adalah nilai R-nya. Sementara bagi menghitung nilai FR pula, okey, kita boleh lihat di sini. FR terletak di bahagian selawi dengan satah condong. Di sini ya, selawi dengan satah condong. Jadi dia adalah WX. Okey, so cikgu samakan dengan WX di sini. Dan WX adalah formulanya W sin theta. W sin theta. Jadi W adalah 50 Newton. Sin sudutnya ialah 40. Di sini ya 40. Jadi kita pun hitung 50 sin 40 bersamaan dengan 32.14 Newton. Oops. Dan ini adalah jumlah bagi FR jika kita menggunakan lewaian daya. Dan ini adalah jumlah bagi R jika kita menggunakan kaedah lewaian daya. Mari kita lihat comparison antara kedua-dua ini. Okey. Dengan menggunakan segitiga daya skala, kita memperolehi 38.5. Sedangkan jika kita menggunakan lewaian daya, kita memperolehi 38.3 Newton. Ya, jumlah yang hampir sama. Sementara, jika FR, kita menggunakan segitiga daya skala, kita mendapat jawapan 32.25 Newton. Sementara, jika kita menggunakan kaedah lewaian daya, jumlah magnitude FR adalah 32.14 Newton. Okey,
Jadi ini adalah jumlah yang kita dapat dan ianya hampir sama. Okey, inilah dia perbezaan antara kaedah segitiga daya berskala dan kaedah levaian daya. Sekarang, mari kita lihat pula contoh yang ketiga. Okey, daripada buku teks, iaitu melibatkan sebuah frame yang diikat dengan dua tali pada satu paku. Okey, yang mana beratnya ialah 12 Newton. Okey, jadi soalannya, lukiskan segitiga daya bagi berat poster dan tegangan tali yang bertindak ke atas poster. Okey, dan yang kedua, hitungkan nilai T. Okey, jadi kita akan gunakan kaedah yang pertama, iaitu segitiga daya berskala. Okey, kita akan mulakan dengan, lihat di sini ya, 12 Newton W. Okey, dan sudut di sini ada 35 dan 35. Kedua-duanya ada mempunyai sudut yang sama di antara frame dengan tali ini. Okey, jadi sekarang ini kita perlu tetapkan skala. Skala yang sesuai ialah 12 Newton ini. Jika cikgu nak gunakan 1 cm sebagai 1 Newton, ianya terlalu besar. Dia 12 cm di sini, jadi sangat besar. Jadi cikgu rasa tak sesuai. Jadi kita besarkan sedikit skala itu. Kalau kita gunakan 1 cm mewakili 2 Newton, maka jika 12 Newton, kita akan menggunakan 6 cm. Okey, jadi kalau 6 cm, ianya sangat sesuai. Okey, jadi cikgu akan gunakan 6 cm di sini ya. Okey, kita akan mulakan di sini 6 cm. Untuk W ke bawah, jadi cikgu gunakan pen yang berwarna merah. Okey, jadi bermula daripada sini ke sini, 6 cm. Okey, jadi anak panah yang merah ini adalah ke bawah mewakili W sebanyak 12 Newton. Okey, kemudian kalau kita lihat ya, T1 dan T2. T1 dan T2 ni cikgu akan bezakan dengan pen warna biru dan warna hijau. T1 ini saya namakan dia T1 dan anak panahnya ke sini kerana ditarik ke arah ke atas ke arah kanan. Sementara bagi T2 ini pula, ianya anak panahnya ke arah kiri kerana ditarik oleh paku ke arah kiri. Okey, jadi kita dapat lihat di sini ya, berbeza arah di situ, tetapi sudut yang sama. Apabila melibatkan sudut, kita perlu menggunakan protektor. Seperti biasa, kita perlu lukiskan garisan yang satah ya, tegak dan lurus di atas juga. Okey, jadi kita akan hitung sudut 35. Maaf, bukan hitung, kita akan tandakan ya. Sudut 35 di sini bagi di bawah. Okey, dan cikgu akan terus gariskanlah, senang ya. Kita tak tahu berapa panjang T1 dan T2 ni, jadi kita gariskan sahaja. Dan di atas juga sudutnya adalah 35 sebab sudut yang sama, jadi cikgu tandakan di sini dan cikgu gariskan. Jadi garisan dia akan membentuk pertemuan dua garisan ini. Okey, jadi boleh nampak ya dengan pensel ini pertemuan dua garisan. Jadi cikgu akan gunakan pen warna biru untuk menandakan T1. Jika anda lihat T1 ini anak panahnya ke atas, ke belah kanan, maka saya rasa inilah dia T1 kan. Ni T1 dalam keadaan pembaris cikgu macam ni. Ini selawi dengan T1. Jadi ini adalah T1. Jadi kita tandakan dia dengan pen warna biru ini. Dan ini adalah T1. Okey, sementara bagi T2 yang berwarna hijau ini adalah berselawi dengan ini. Jadi ini adalah T2. Mudah saja, tak susah pun kan. Okey, so anak panah dia ke atas ya. Dan ini adalah T2. Okey, dah siap dah lukisan segitiga daya berskala kita. Jadi sekarang ini untuk menentukan nilai T, kita ukur salah satunya
contohnya T1 ya, cikgu ukurkan di sini T1. Cikgu dapat ukurannya lebih kurang. Okey, jadi cikgu akan ukur T1. Jika kita ukur di sini ya, jawapannya adalah di tengah-tengah antara 5.2 dan 5.3. Jadi kita ambil di tengah-tengahnya ialah 5.23 cm. Sebab cikgu nampak dia di tengah-tengahnya. Ketika 25, maaf. Okey, di tengah-tengah antara 2 dan 3. Okey, jadi di sini kita dapat 5.25. Okey, 5.25 cm ini kita darabkan dengan 2 Newton. Sebab 1 cm 2 Newton, kita darabkanlah dengan 2 Newton. So kita nak tengok berapakah perkiraannya itu. Ini anggaran cikgu sebab dia berada di tengah-tengah ya. Okey, so kita dapat 10.5 Newton. Okey, ini adalah bagi T1. Okey, manakala bagi T2 pula, cikgu ukur dapat lebih kurang yang sama. Yang sama di tengah-tengah antara lapisan 5.2 dan 5.3. Jadi cikgu ambil yang di tengah-tengahnya iaitu 5.25 cm. Ianya tidak tepat tetapi cikgu ambil yang paling tengah lah. Okey, 5.25 cm. So kita darab dengan 2 Newton sama dengan atas. Okey, so kita akan dapat 10.5 Newton. Ini adalah jumlah yang cikgu dapat hasil daripada panjang T1 dan T2 yang kita dah ukur tadi. Okey, kaedah yang kedua untuk situasi yang seperti ini, okey, kita boleh menggunakan kaedah penghitungan iaitu pengiraan menggunakan formula. Okey, kaedah yang mudah saja ya. Okey, kalau kita lihat di sini ada 3 daya yang terbentuk daripada yang dikenakan ke atas objek ini ya. Okey, yang pertama adalah daya daripada W. Sementara yang kedua dan yang ketiga adalah daya ke sini dan ke atas. So ada 3 daya di sini. T1 dan T2. Okey, kalau kita nak lihat ya daripada segi daya paduannya ialah T1 perlu ditambah dengan T2 dan perlu ditambah dengan W. Okey, dan kerana poster ini adalah pegun, ianya tidak bergerak kerana mencapai keseimbangan daya pada waktu ini, maka kita akan samakan dia dengan sifar. Okey, dan nilai bagi W pula adalah bernilai negatif kerana ianya berbeza arah. Okey, kalau kita lihat ya, T1 dan T2 ke arah atas manakala W ke arah bawah. So arah yang berbeza. Jadi W akan bernilai negatif. Okey, jadi kita boleh lihat di sini ya, T1 tambah dengan T2 adalah bersamaan dengan, kita bawa pindah ke sini menjadi W. Okey, jadi untuk menghitung kita akan gunakan kaedah yang kedua iaitu levaian daya. Okey, mari kita membuat paksi Y dan X. Okey, ini adalah Y dan ini adalah X. Okey, jadi kita dapat lihat di sini ya. Untuk W, ianya adalah ke bawah. Okey, yang berwarna merah ini adalah W. Okey, dan ini pula yang ini ialah Y kita dan ini adalah TX kita. Okey, kalau tadi soalan sebelum ni kita gunakan WY dan WX sebab melibatkan berat pada satah yang condong. Tapi ini TY dan TX iaitu ketegangan tali, tension tali. Okey, jadi untuk T1 pula kalau kita lihat dekat sini 35 darjah. Jadi anda boleh menggunakan sudut. Kalau anda tak nak guna sudut pun tak ada masalah sebab ini hanyalah levaian daya sahaja. Okey, jadi cikgu guna sudut lah supaya anda nampak lebih jelas. Dan ini adalah T1 kita. Okey, dengan sudut 35 di sini.
Okey, sementara pen hijau pula menunjukkan T2 tadi di sini. Okey, dengan sudut 35 juga. Okey, cikgu tandakan di sini. Sudut 35 juga sama. Kebetulan. Okey, juga sudut yang sama. Ini adalah levaian dayanya. Jadi kita boleh lihat di sini ya. TY ini. Okey, cikgu letakkan TY ni ke sini. Okey. Ini adalah TY. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sudutnya dan ini adalah O-nya dan ini adalah H-nya. Jadi O dan H. Apabila melibatkan O dan H, jadi kita akan menggunakan sin theta. Betul kan? Okey, sama juga dekat sini kita akan letakkan TY di sini. Jadi ini adalah O dan ini adalah H. Jadi kita perlu menggunakan sin theta. Okey, dan sama jugalah dengan yang kita dah belajar sebelum ini. Kalau bagi Y, okey, untuk T1 dan T2 ni sebab dia bersevenjang menegak, jadi kita akan pakai F sin theta. Betul lah. Okey, sementara bagi W juga menegak, pada paksi yang menegak. Okey, jadi kita boleh hitung sekarang. Okey, untuk W, okey, W di sini berada di bawah. Betul kan? Okey, ni agak tak nampak. Okey. Okey, W di bawah manakala di bahagian atas T1 dan T2. Jadi cikgu dah wujudkan macam ni tadilah. Okey, bahagian atas dan di bahagian bawah. Jadi untuk capai keseimbangan. Jadi kita boleh dapat lihat di sini ya, W iaitu daya dia berat dia adalah sama dengan T1 ini tambah dengan T2 ini. Okey, jadi untuk menghitung T1 dan T2 ini kita akan menggunakan formula sin theta. Jadi T1 sin theta kita tambah dengan T2 sin theta. Okey, cikgu harap setakat ni anda semua masih boleh ikut ya. Okey, sebab kita ada dua daya di sini. Okey, so bersamaan dengan berat ke arah bawah. Okey, kemudian kita akan teruskan operasi ini disebabkan sama, jadi kita jadikan dia 2 sin theta. Okey. Okey, kemudian sama dengan W. Kita masukkan nilai W ini ke dalam formula ini. Okey. Jadi 12 Newton sama dengan 2T sin dan sudut adalah 35. So sin 35 darjah. Okey, jadi cikgu akan cuba jalankan ni 12 Newton bagi dengan sin 35. Okey, jom kita kira 12 bahagi dengan sin 35. So kita akan dapat 20.92 dan untuk dapatkan T sahaja kita perlu bahagi 2. Okey, kita bahagikan 2 dengan nilai ini dan jawapan akhir yang kita dapat ialah 10.46. Jadi cikgu letak ini di sinilah ya. Dan unitnya adalah dalam Newton. Okey, dan ini adalah nilai T yang cikgu dapat. Jom kita tengok. Adakah sama? Ya. Daripada kaedah yang pertama cikgu gunakan tadi iaitu segitiga daya berskala, kita dah dapat lihat kita dapat nilai sebanyak 10.5 Newton. Betul? Okey. Dan dengan menggunakan kaedah yang kedua iaitu levaian daya, cikgu dapat 10.46 Newton. Dan ini bermakna jumlahnya adalah sama. Tetapi kalau anda dapat lihat ya perbezaannya, dengan menggunakan levaian daya dan pengiwaan seperti ini, kita akan dapat nilai yang lebih jitu. Ya, bacaan yang lebih jitu dan lebih tepat. Okey, baik. Di sini cikgu akan share 3 contoh soalan lain dengan anda semua. Okey, kita mulakan soalan yang pertama, contoh-contoh soalan lain ya. Okey, ialah sebiji bola logam ini diikat pada 2 utas tali dengan tegangan tali T dia ini ialah 14 Newton. Okey, disebabkan tali ini terikat di sini, jadi anak panahnya kat sini dan ini adalah 14 Newton T ini. Okey, dan pada sudut 52 darjah.
Jadi sudut 52 darjah itu adalah di sini. Okey. Ini adalah sudut 52 darjah. Dapat kan? Okey, kemudian dia suruh kita hitung K dan W dengan menggunakan kaedah yang pertama, iaitu segitiga daya berskala. Okey, dengan kita gunakan skala yang paling sesuai. Dengan 14 Newton ni bagi cikgu terlalu besar, jadi kita gunakan skala 1 cm mewakili 2 Newton. Jika 14 Newton, maka kita hanya perlu 14 bagi 2, 7 cm sahaja. Jadi cikgu hanya perlu 7 cm. Okey, untuk sudut ini kita perlukan protektor seperti biasa. Okey, so cikgu akan gunakan protektor dan cikgu akan ukur 52 daripada bawah ini ya. Okey, 52. So kita gunakan pensel supaya tajam ya. Kita kena guna pensel sebenarnya supaya lebih tepat di situ. Okey, jadi cikgu akan menggunakan 7 cm seperti ini ya. Jadi 7 cm bermula daripada pusat ini ke kosong. Okey, jadi ini adalah T, iaitu 14 Newton. Okey, kemudian kita akan lihat pula daya yang kedua, iaitu W ke bawah bola ini. Okey, dan W ini berat bola ini kita tak tahu berapa, tetapi dayanya adalah ke bawah. Okey, jadi daya ke bawah kita akan gunakan pen yang warna biru ini menunjukkan daya berat ke bawah. Jadi kita akan lukiskan terus ke bawah. Ini adalah daya bagi W, berat bola logam ini. Okey, sementara yang ketiga, daya yang ketiga adalah daya K ini yang ke arah belah kanan ya, sebab dipegang diikat di situ, di sini. Okey, jadi anak panahnya ke sana. Jadi kita akan teruskan dengan anak panah ke sana. Dan ini adalah nilai K. Okey, dapat ya semua? Okey, jadi sekarang ni kita nak menghitung ketegangan tali K. Jadi kita akan hitung, kita akan ukur berapakah panjang K yang kita dapat. Di sini cikgu dapat nilai K dia adalah 4.3. Okey, 4.3 cm. Okey, so kalau kita nak ukur dalam nilai Newton, jadi kita perlu darab dengan 2. Sebab 1 cm 2 Newton. Jadi 4.3 darab dengan 2 bersamaan dengan 8.6 cm. Dan ini adalah nilai K yang kita dah dapat. Oh maaf, bukan cm. Sebab ini kita kena darab dengan 2 Newton. Jadi nilainya adalah Newton. Okey, maaf. Okey, 8.6 Newton. Okey, dapat ya? Ini adalah ketegangan tali bagi K ini, 8.6 Newton. Wow, besar tu. Okey, kemudian kita lihat pula bagi W. Okey, W yang berwarna biru ini, berapakah panjangnya? Okey, kita lihat di sini panjangnya adalah 5.5 cm. Jadi W sama dengan 5.5 cm. Dan untuk menghitung berapakah nilai berat logam ini, kita perlu darabkan dengan 2 Newton. Okey, ikut skala lah ya. Okey, kemudian 5.5 darab dengan 2, so kita dapat 11 Newton. Ini adalah nilai bagi berat logam, bola logam itu. Dengan menggunakan kaedah segitiga daya berskala. Okey, sekarang ni mari kita lihat pula, kita gunakan kaedah yang kedua, levaian daya. Adakah kita akan dapat jawapan yang sama? Okey, jadi mari kita buat sama-sama. Untuk levaian daya ini, seperti biasa, kita perlu dapatkan paksi Y dia. Ini adalah TY kita. Manakala yang ini adalah TX kita. Komponen menegak dan komponen mengufuk. Okey, jadi kita lihat di sini, untuk W arahnya adalah ke bawah. Jadi kita menggunakan pen yang berwarna biru dan melukiskan daya bagi berat.
Okey, manakala untuk T pula, untuk K, kita gunakan yang berwarna hijau ini. Okey, arahnya adalah ke arah sana. Jadi ini adalah nilai bagi K. Okey, dan untuk T ini pula menggunakan pen yang berwarna merah. Kita dapat lihat di sini sudut pada 52. Jadi kita akan gunakan sudut 52 di sini. Okey, dan cikgu lukiskan. Ini adalah lewaian daya bagi T. T, K dan W. Lewaian daya. Okey, jadi sekarang mari kita cuba menghitung K, nilai K. Okey, untuk nilai K, cikgu tulis di sini ya. K adalah sama dengan TX. Betul kan? K jatuh kepada komponen mengufuk. Jadi cikgu samakan dia dengan TX. Dan TX apabila kita lihat di sini dalam keadaan pada satah, TFX atau TX adalah menggunakan cos theta. Jadi cikgu gunakan T cos theta. Okey. Jadi untuk T dia kita dah tahu T yang diberikan adalah sebanyak 14 Newton. Jadi cikgu masukkan saja ke dalam formula ini. Sementara sudutnya adalah 52. Okey, di sini 52 ya. Jadi cikgu masukkan saja 52 di sini. Jadi sekarang ini kita hitung cos 52. So bersamaan dengan 86.2. Cikgu bundakan ya. So 8.62 Newton. Ini adalah nilai tegangan tali bagi K ini. Okey, sementara untuk soalan yang seterusnya di sini adalah nilai berat bola logam. Jadi W di sini pula adalah selawi dengan TY. Okey, jadi apabila selawi dengan TY, cikgu tulis kat sini TY lah, iaitu komponen menegak. Okey. Untuk komponen menegak TY, kita menggunakan formula ini. Jadi T sin theta. Okey, T adalah 14 Newton dan sin theta, tetanya adalah 52 degree darjah. Jadi cikgu hitung 14 sin 52 bersamaan dengan 11.03 Newton. Dan ini adalah nilai W-nya pula. Okey. Dan tadi adalah nilai K. Mari kita bezakan dan bandingkan dengan kaedah yang satu lagi. Okey, kaedah yang sebelum tadi kita dapat K adalah 8.6. Tetapi lewaian daya menggunakan kaedah ini 8.62. Wow, sama. Malah lewaian daya ini lebih tepat bacaannya, lebih kecil. Okey, sementara untuk W kita dapat 11. Tapi menggunakan kaedah lewaian daya kita mendapat 11.03 Newton. Okey, dah siap. Jadi kedua-dua kaedah ini adalah sama dan boleh digunakan. Okey, baik. Mari kita mulakan untuk penyelesaian masalah bagi contoh yang kedua bagi satah condong. Okey, kita akan mulakan melukis daya-daya yang bertindak ke atas objek ini, di atas satah condong ini ya. Okey, objek yang pegun ini. Okey, kat sini kita boleh nampak kotak seberat ini. So, ini adalah W dia. Okey, jadi daya yang bertindak dia seperti biasa. Kita ada titik kat tengah, kemudian daya yang utama ke atas dia adalah daya R. Okey, rasanya semua dah pandai dah, jadi kita boleh laju saja. Okey, kemudian ke bawah mengikut arah graviti adalah W, iaitu berat. Manakala satu lagi daya adalah daya geseran. Okey, ke arah yang bertentangan dengan menuruni satah, iaitu FR, daya geseran. Okey, kita kemas ini gambar kita. Okey, kita boleh nampak kat sini 3 daya yang bertindak ke atas kotak ini.
Okey, jadi soalannya adalah hitung daya geseran iaitu FR dan juga tindak balas normal iaitu R. Okey, jadi kita nak cari dengan sudut 40 darjah, jadi kita nak cari FR, daya geseran dan R. Okey, dan di sini pula kita boleh lihat ya, sudut di sini juga adalah 40 darjah. Jadi untuk mencari FR dan R, kita akan gunakan dua kaedah seperti biasa. Kaedah yang pertama adalah menggunakan kaedah segitiga daya berskala. Okey, disebabkan kita punya W adalah bernilai 110 Newton dekat sini. Okey, dan ianya terlalu besar, jadi cikgu rasa kita akan gunakan skala yang lebih besarlah bagi 1 cm. Okey, untuk 1 cm, jika 110 ni banyak sangat, jadi kita guna sifir 10 lah. Okey, jadi 10 cm sama dengan 10 Newton. Jadi kalau 110 Newton, jadi kita akan gunakan 11 cm. 11 cm tu cikgu rasa muat lah untuk kita punya kertas ini ya, muat. Okey, jadi kita akan gunakan 11 cm. Okey, untuk daya yang pertama iaitu W yang ke arah bawah ini ya, ke bawah ni. Jadi kita akan gunakan 11 cm terus ke bawah. Okey, saya ke sini sikit. Okey, kita akan dapatkan 11 cm di sini. Okey, dah siap 11 cm untuk W. Okey, dan untuk di sini, ke belah sinilah ya. Kenapa cikgu buat W di sini, sedangkan kalau kita tengok contoh yang sebelum ini ya, W-nya di belah sini. Kenapakah cikgu nak buat dekat belah sini? Sebab kalau kita lihat situasi di sini, W dia adalah berada di sini, sementara FR-nya dan R dia adalah di sebelah kanan, sebelah kiri, maaf. Jadi situasi dia di sini. Okey, berbeza dengan untuk ini. W dia di sini, tetapi R dan FR-nya, dayanya adalah di sebelah kanan. Jadi kita pun lukis mengikut situasi. Mudah je sebenarnya. Jangan keliru ya. Okey, kemudian kita akan lukiskan satah yang lurus mengufuk. Okey, lurus dan juga di atas. Di mana yang cikgu dah ajar tadi ya. Kita akan gunakan protektor untuk dapatkan sudut. Okey, sudutnya adalah 40, jadi saya akan gunakan sudut 40. Cikgu akan gunakan sudut 40 di sini, cikgu akan tandakan 40. Dan di atas juga adalah 40. 40 itu adalah daripada W ke 40. Okey. Kemudian dah tanda, kita akan gariskan. Kita tak tahu berapa garisan panjangnya, jadi kita hanya gariskan sehinggalah berlaku pertemuan antara dua garisan, dan ini adalah kaedah yang paling mudah untuk awak buat segitiga daya. Tandakan sudut dan gariskan sehingga bertemu. Okey, kemudian kita nak tengok pertemuan itu, yang mana satukah R dan yang mana satukah FR. Okey, untuk FR, cikgu gunakan pen warna hijau ya. Dan kalau kita lihat FR-nya, anak panahnya ke arah kanan atas. Okey, jadi kanan atas seperti ini adalah selawi dengan ini. Okey, jadi ini adalah FR. Okey, kita gariskan. Oops. Dan anak panahnya sama ke atas, dan ini adalah FR. Kita kena labelkan supaya kita tidak silap. Okey, dan seterusnya adalah untuk R di atas ini ke arah kiri atas. Jadi dia adalah selawi dengan ini. Maka ini cikgu gunakan pen warna merah menandakan ini adalah R, anak panah ke atas. Okey, dan macam mana dengan sudutnya? Kita boleh double check sudut dia. Okey, di sini kalau kita lihat ya untuk FR ini. Okey, jadi kalau kita nak double check dia punya sudut ya, iaitu betul ke 40. Jadi kita boleh check daripada bawah ini ke FR ini adalah 40. Mesti 40 sebab kita boleh lihat ya, daripada bawah ini yang mana FR berada pada satah condong. Jadi daripada sini ke satah condong ini adalah 40. Jadi daripada bawah ini ke satah condong itu FR adalah 40. Sementara untuk R ini pula, daripada W ke R ini mestilah 40. So daripada W ke R ini adalah 40. Mudah saja. Daripada bawah ke atas 40, daripada W ke R 40. Okey ya.
Okey, dah double check. Jadi kita boleh terus hitung. Okey, kita nak hitung dulu daya geseran FR. Sebab dekat sini dia tulis FR dahulu. So FR sama dengan, okey, so kita boleh ukur berapakah panjang FR-nya dekat sini. So bila cikgu ukur, cikgu dapat di sini ialah sebanyak 7.1 cm. Okey, maaf, 7.1 cm. So kita nak darabkan dengan 10 Newton. Okey, kita akan dapat nilainya ialah 71 Newton. Okey, darab 10 kan. So ini adalah nilai bagi daya geseran. Wow, banyak ni, 71 Newton. Okey, yang seterusnya kita hendak cari adalah tindak balas normal. Okey, bagi tindak balas normal pula, R sama dengan, mari kita ukur panjang R di sini. Okey, panjang R di sini yang cikgu dapat ialah lebih kurang 8.4. Okey, 8.4 cm. So, kita darabkan dengan 10 Newton bagi 1 cm. Jadi, kita dapat hasilnya 84 Newton. Ini adalah nilai R. Okey, dah siap dah. Dengan menggunakan kaedah segitiga daya berskala. Okey, seperti mana yang cikgu cakap tadi, ianya berbeza dengan sini. Mengikut kepada arah situasi. Okey. Okey, kemudian kita terus tengok pula. Seterusnya adalah kaedah yang seterusnya adalah kaedah leraian daya. Okey, dan untuk leraian daya ini, seperti biasa kita akan gunakan graf ini yang menunjukkan paksi Y dan paksi X. Okey, paksi Y ini adalah menunjukkan WY. Okey, sementara yang ini adalah WX, paksi X kan. Jadi W ini adalah berat yang berserenjang dengan berat pada satah condong. Sementara ini adalah yang selari dengan berat pada satah condong. Okey. Jadi cikgu akan pusingkan ini supaya anda mudah nampak bagaimana cikgu plotkan ini. Okey, untuk R, kita nak lukiskan R gunakan pen warna merah. Jadi kita nampak di sini ya, R berada di atas, maka ianya cikgu akan lukis dia ke sini. Okey, dan ini adalah berserenjang. Okey, titik di tengah dan R. Okey, ini adalah berserenjang dengan satah condong. Manakala untuk FR iaitu daya geseran, okey, daya geseran arah ke kanan. Jadi cikgu akan letak di daripada tengah ini ke sini. Dan ini adalah FR. Okey, dan ini adalah selari dengan satah condong iaitu WX. Okey. Jadi ini adalah leraian dayanya bagi R iaitu berserenjang dan FR bagi selari dengan berat pada satah condong. Okey, kemudian kita boleh buat pengiraan. Okey, berdasarkan pengiraan, okay, kita nak cari FR dulu ya, sebab daya geserannya adalah FR. Okey, so untuk mencari R, kita akan gunakan ini. Okey, so FR, maaf, kita nak cari FR dulu. Jadi FR bersamaan dengan, okey, dan ini adalah WX iaitu berselari. Okey, FR berada di selari. Jadi kita gunakan formula ini. W sin theta. Okey. So, FR ini adalah bersamaan dengan WX. Okey. Jadi, cikgu akan terus isi. W adalah sebanyak 110 Newton dan sin sudutnya adalah 40. Cikgu akan tulis di sini. Okey, jadi kita akan hitung 110 sin 40. Okey, iaitu sebanyak 70.7 Newton. Okey, manakala untuk R pula kita dapat menggunakan WY di sini ya, setentang dengan WX, sama dengan WY. Jadi untuk WY kita gunakan formula ini. Jadi W cos theta sama dengan 110N cos 40 darjah. Okey, jadi kita tekan kalkulator cos 40. So kita dapat jawapannya 84.26 Newton.
Okey, dan ini adalah nilai bagi R, manakala yang atas ini adalah nilai bagi daya geseran iaitu FR. Mari kita compare dan bandingkan. Wow. Okey, bagi menggunakan kaedah yang pertama tadi, sebanyak 71 Newton, tapi di sini 70.7 Newton. Sama nilainya kalau kita bundarkan, tetapi menggunakan kaedah ini kita dapat bacaan dengan lebih jitu. Manakala untuk R kita dapat 84 Newton, tetapi bagi menggunakan lewaian daya mendapat nilai yang sama iaitu 84.26 Newton, tetapi nilainya lebih jitu dan lebih tepat. Okey, jadi jelas di sini. Contoh, dan contoh yang seterusnya adalah yang melibatkan frame. Jika tadi daripada buku teks kita dapat lihat frame ini dalam keadaan kedua-dua tali diikat pada satu paku. Tetapi untuk contoh yang cikgu akan tunjukkan ni, ada dua tali tetapi diletakkan pada dua paku yang berbeza. Okey, dan ini kita akan lihat bagaimana cikgu akan letak sudutnya adalah 40 darjah dan belah ini pun 40 darjah. Okey, jadi mari kita lihat sama-sama bagaimanakah kita nak menghitung nilai T-nya. Okey, untuk frame ini dinyatakan bahawa 15 Newton beratnya. Jadi kita tahu frame ini mempunyai satu daya ke bawah iaitu W. Okey, jadi kita dapat lihat di sini kita dapat dua daya iaitu satu tali yang pertama iaitu T1 dan tali yang kedua anak panah yang ke atas ini adalah T2. Okey, anak panah ke atas pada paku ini dan seterusnya ke atas. Ini juga daya daripada tegangan tali daripada atas. Okey, jadi satu lagi adalah berat ke bawah. Okey, kita gunakan kaedah yang pertama iaitu segitiga daya yang berskala Okey, dan di sini kalau kita lihat 15 Newton, jadi cikgu rasa kita akan gunakan skala bagi 1 cm sebanyak 3 Newton. Jadi kalau 15 Newton, jadi kita akan gunakan 5 cm. Okey, jadi gunakan pen merah untuk daya. Jadi cikgu akan gunakan 5 cm. Okey, kita lukiskan 5 cm daya ke bawah untuk berat. Okey, dah siap. Okey, kemudian kita ada sudut di sini, kita akan guna protektor. Dan seperti biasa kita kena lukiskan menggunakan pensel. Okey, make sure anda sentiasa guna pensel untuk melukis cikgu sebab saya nak bagi nampak perbezaan. Okey, jadi kita akan gunakan sudut 40 di sini. Jadi kita akan buatkan 40 di sini. Dan satu lagi 40 di sini. Okey. Jadi kita tengoklah titik pertemuannya. Jadi kita buat di sini kan. Okey, ini adalah daripada bawah. Okey, jadi ini kita buat 40. Manakala ini tadi daripada atas, jadi kita sambungkan di sini. Jadi inilah dia kita punya garisan. Okey, baik. Jadi kita sekarang ni kita nak lukis, nak labelkan yang mana satu adalah T1 dan mana satu adalah T2. Ini adalah W ke bawah. Kemudian T1 adalah ke kiri atas. Jadi dia adalah di sini. Ini adalah T1, anak panah ke atas. Manakala yang ini adalah T2. Okey, ini adalah T2 di sini. Okey, mudah saja. T1 dan T2. Okey, untuk T1 kita boleh lihat dekat sini bacaannya adalah 3.8. Okey, 3.8 di sini 3.8. Jadi T1 sama dengan 3.8 cm. Jadi apabila 3.8 cm kita perlu darabkan dengan 3. 3.8 kena darabkan dengan 3 untuk mendapatkan nilai dalam unit Newton. Jadi kita dapat 11.4 Newton bagi T1. Okey, manakala untuk T2 okey, kita dapat yang sama 3.8 juga. Okey, jadi T2 adalah 3.8 cm. Sama juga kita darabkan dengan 3 Newton, jadi kita dapat 11.4 Newton. Jadi ini adalah T2 kerana mempunyai
sudut yang sama dan panjang tali yang sama. Okey, sekarang mari kita lihat pula bagaimana menggunakan kaedah yang kedua, iaitu levaian daya. Untuk menghitung nilai T. Okey, macam biasa levaian daya, kita perlu melukis spasi Y dan X. Okey. Okay, so now di sini yang warna merah ini adalah W. Cikgu akan lukiskan W ke bawah. Okay, W. Seterusnya ialah T1 40, sudut 40. Sudut ni tak perlu pun tak apa. Kalau nak lukis pun boleh, tak ada masalah. Jadi ini adalah T1 kita dengan sudut 40 darjah. Ini adalah levaian daya untuk T1 dan seterusnya adalah levaian daya untuk T2. Okey, ke arah sini. Jadi sudut 40 juga. Okey, cikgu akan gunakan sudut 40. Okey, kita buat laju-laju. Di sini. Dan ini adalah T2 dan sudut di sini adalah 40. Dan ini adalah levaian daya bagi situasi ini. Okey. Jadi setelah mendapat levaian daya ini, kita boleh lihat bagaimanakah ya. Ini adalah TX ini, iaitu mengufuk. Manakala ini pula adalah TY dan TX. Okey, jadi kita gunakan kita punya ini, okey, untuk mengufuk dan menegak. Okey, untuk mengufuk iaitu TX, FX adalah menggunakan cos. Okey, manakala kalau untuk menegak kita gunakan sin. Okey, tetapi sekarang ini anak panah untuk W adalah ke bawah. Jadi daya paduan yang kita boleh dapat lihat di sini ya ialah dalam keadaan frame ini pegun, jadi T1 adalah ditambah dengan T2 dan juga ditambah dengan W, tetapi arah yang berbeza akan bernilai negatif adalah sama dengan 0. Seperti mana yang kita cakap tadi ya pada awal untuk keseimbangan daya menyatakan bahawa semua daya-daya akan menghasilkan daya paduan sebanyak sifar. Ini menunjukkan keseimbangan daya. Jadi kalau cikgu pindahkan ke sini, kita akan dapat T1 tambah T2 sama dengan W. Okey. Jadi untuk mendapatkan T1 ini kita perlu dalam keadaan menegak TY sebab kita bertentangan dengan W di sini ya. Okey, jadi untuk dapatkan TY, jadi TY ini kita bawakan ke sini. Okey. Jadi ini adalah O dan ini adalah H. Jadi untuk menggunakan OH, O per H, jadi kita perlu menggunakan sin. Sama seperti inilah. Okey, sama juga dengan ni pun sama. O dan H. Okey, jadi kita teruskan membuat pengiraan. Okey, iaitu T1 sin theta tambah dengan T2 sin theta sama dengan W, dan W adalah 15 Newton. Cikgu terus tukarkan ya. Okey, kemudian kita boleh tambahkan di sini 2T sin theta 15 Newton. Jadi theta ini cikgu nak gantikan dengan 40, 2T dan 15 Newton. Okey, kemudian kat sini 15 Newton bahagi dengan sin 40. So kita akan dapat 2T. Kita kira hitung 15 bahagi dengan sin 40. So kita dapat 23.34. Okey, kita bundalkan 1. Okey, 2T. Dan ini nilai dia adalah dalam unit Newton. Okey, dan 2T. Kita nak buang 2 ni. Kita kena bahagi dengan 2. So, cikgu bahagi 2. Kita dapat jawapannya adalah 11.67 Newton bagi nilai T. Okey, menggunakan levaian daya kita dapat 11.67. Untuk ini kita dapat 11.4. Okey, so ada sedikit perbezaan. Mungkin ketika kita sedang melukis ada sedikit lawi ataupun mungkin kerana cikgu menggunakan mata yang lebih tajam, tapi apa-apa pun tetap dapat 11 Newton. Okey, ini sahaja untuk subtopik keseimbangan daya. Cikgu harap dengan contoh-contoh yang cikgu dah kongsikan dan juga dengan penerangan contoh-contoh di dalam buku teks akan dapat membantu anda menguasai subtopik ini, keseimbangan daya. Okey, untuk sebarang soalan
ataupun komen. Anda boleh menulis soalan dan komen membina anda di ruangan komen di bawah ini. Okey, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Bye.